Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami rindu semakin mencintai-Mu lebih sungguh lagi. 主，这就是我们对你的祷告，我们渴慕可以更亲近主你， Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang dari Kalvari itu. 让我们每个人充满着你从各个他山的爱， Sehingga kasih-Mu itu mendorong kami untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang Kau inginkan. 好让你的爱来推动我们，让我们生活更像主你。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu di pagi ini ya 今 Tuhan. 天早上我们学习你的话语， Kami mohon Engkau memberkati setiap kami semua. 愿主你祝福每个人， Sehingga kami boleh bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 好让不单单明白你的话语，我们也可以信你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主名求的， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. 弟兄姐妹们，请坐。 Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 这个时候我们要来读经文，启示录第2章第1到第7节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 我们先用英文来读，过后用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah dicobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. 启示录2章第1到第7节，我要写信给以弗所教会的使者说：你右手拿着7星，在7个金灯台中行走的说：我知道你的行为，劳碌忍耐，也知道你们不能容忍恶人。你也要曾试验那以自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不发贱。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从那里堕落的，并要悔改，兴起起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件事可耻的事，就是你恨亚尼哥拉一党人的行为，也是我所憎恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得生的，我必将神诺言中生命的果子赐给他吃。 Saudara, saat ini setidaknya ada 4 gambaran orang percaya. 弟兄姐妹，在我们人生当中有4种形象，是我们基督徒的形象。 Yang pertama yaitu orang percaya yang tergolong dalam gambaran man of God. 第一种人就是神人的形 Saudara, 象。 orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu haus, begitu rindu mencari Tuhan. 这种人就是那么的渴慕的寻找神， Di dalam kesehariannya dia menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidupnya. 在他一生当中主居首位。
Dia tidak melewatkan kesempatan sedikit pun mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. 在他一生当中，他没有舍弃一个机会，如何来寻找神。 Selalu ada kerinduan yang besar dalam dirinya untuk mencari dan mengenal Tuhan. 在他心中有一个渴慕的心来寻找上帝。 Nah, saudara, umumnya orang-orang ini biasanya ada di saat-saat mereka baru percaya kepada Tuhan. 这种人就是我们起初刚刚信主的时候 Baca firman Tuhan, doa terus, mencari Tuhan setiap hari. 啊，就是刚刚信主，我们就很勤劳的寻找神、祷告神、读神的话语。 Dan selalu melibatkan Tuhan dalam segala perencanaannya, dalam segala kegiatannya. 所以在他所一切的计划当中，所行的一切都让神来参与。 Apakah ada di antara orang-orang yang sudah lama percaya Tuhan, the man of God? Ya, ada juga. 是否人家信主很久过后，还有一个神人在当中吗？也有。 Tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak orang-orang yang baru percaya kepada 但 Tuhan. 是这些都不是好像起初刚信主的人这么多。 Nah, yang kedua, saudara, adalah orang-orang yang masuk dalam golongan manajer. 第二种人就是经理性的， Artinya, saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah aktif di dalam gereja. 就是那些已经在教会非常活动参与活动的， Entah mereka sebagai aktivis, pengurus, majelis, atau mungkin hamba Tuhan. 而是他们是干事或者理事的，他是神的 Orang-orang yang 神的仆人。 kegiatannya sehari-hari, saudara, terus memikirkan kegiatan gereja, hal-hal yang penting berkaitan dengan seluruh pelayanan yang gereja lakukan. 就是他们所做所行的，就是在教会的活动。 Nah, tetapi sayangnya, saudara, kesibukan semua itu akhirnya menggeser prioritas mereka daripada Tuhan. 但是这很可惜，因为他们这么忙碌，就忘记了神。 Mereka lebih asik dengan kegiatannya daripada relasinya dengan Tuhan. 他们更忙于侍奉，过于忙于亲近神。 Maka terkadang, saudara, ketika gesekan-gesekan terjadi dalam pelayanan, cenderung yang disalahkan siapa? Ya Tuhan. 所以当有摩擦的时候，他们所怪罪的是谁？就是怪罪上帝。 Tidak lagi melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap gesekan, dalam setiap pergumulan, konflik-konflik yang ada itu untuk menolong setiap mereka bertumbuh mengenal Tuhan. 他们没有觉得这个是很重要，如何来进展自己的。 Nah, saudara, level manager ini kalau terus-menerus terjadi, maka dia akan masuk ke level berikutnya, 如果一直有这样的情况，那就进入第三点， yaitu museum. 就成为了一个博物馆。 Nah, saudara, ada apa di museum? 博物馆里面有什么呢？ Siapa yang pernah ke museum di sini? 弟兄姐妹，哦谁 puji 曾 Tuhan，经到 ya 去博物馆吗？ Saudara, di museum itu isinya benda-benda modern. Bukan ya, benda-benda apa, saudara? 在博物馆里面就是 Benda purbakala. 收藏的就是古。 Saudara, ngapain kita ke museum? 弟兄姐妹，我们为什么要到博物馆呢？ Kita mau melihat benda sejarah, betul? 就是我们看历史性的东西。 Kita berharap dari benda sejarah itu kita mempelajari sesuatu untuk bisa digunakan di masa kini dan masa depan, betul? 就是我们在博物馆当中，我们看到我们要学习，我们如何能够应用这个东西在现代或是我们将来 Karena 一件时间。 karena satu benda itu pasti mengandung nilai-nilai yang sangat penting. 因为拥有的一个博物馆的东西，就是有特别的价格。 Tapi di gereja ada nggak yang modelnya kayak museum gini? 弟兄姐妹，在教会当中有没有好像这个博物馆的样的东西吗？ Saudara, tentu saja ada. 弟兄姐妹，一定有的。 Biasanya ada orang-orang yang membanggakan kejayaan perjalanan rohaninya di masa lampau. 就是有那种人，就是他们觉得很骄傲，因为他们所行一生当中经历的一切的，在神当中的见 Musa 证。 dulu saya ini orangnya aktif banget loh. 哦，牧师，我以前很积极的去侍奉 Wah, 神 dia ceritain dari A sampai Z keaktifannya. 他可以讲述他从 A 到 Z 所有他的侍奉 Lalu。saya tanya, kalau sekarang gimana? 我就在问那现在呢？ Ya biarlah yang baru-baru lah, kita yang udah senior yang mundur lah. 啊，那些年轻人，我们当然有机会了，那我们就可以休息了。 Kelihatannya rohani, saudara ya. 听起来真的好像很足， Tapi kemana-mana dia akan cerita tentang masa lalu terus. 但是他到哪里去都一直讲述以前的经历。
Nah ini nampaknya sudah masuk di dalam masa museum, cuma membanggakan kejayaan di masa lalu. 所以还真进入就博物馆了，就因为他所拥有的一切都是过去性的。 Ya betul sih, memang di masa lalu kamu luar biasa. 在此之前你根本很特别， Tapi apakah itu bertahan sampai hari ini ketika kamu melewati sekian tahun berlayani bersama dengan Tuhan? 是否你经历的这样长的时间来侍奉上帝，到现在还存在吗？ Nah kalau itu tidak bertahan itu hanya sebagai ya kenang-kenangan sajalah. 但如果已经不存在了，那已经成为过去。 Nah museum ini kalau terus menerus posisinya di situ saudara, dia akan masuk ke tahap yang keempat. 如果博物馆只是在那个当中博物馆，它就要进入第4阶段， Jadi mumi dia saudara. 就成为木乃伊， Ya, mayat hidup ya. 就是活着的死人。 Mati, nggak ngapa-ngapain sudah. 这个是死人，根本不能做什么。 Orangnya masih ada nggak di gereja? Ada. 这个人还有在教会吗？有， Orangnya masih pelayanan nggak di gereja? Masih mungkin. 还有可能还是侍奉上帝。 Tapi hatinya sudah beku sedingin salju. 但是他的心已经冷的，就好像血浆冷， Tidak ada lagi getaran-getaran dalam melayani Tuhan. 在他心没有那有震动，在他要侍奉当中。 Tidak ada lagi rasa syukur bahwa Tuhan sudah kasih kehormatan boleh melayani dia. 他如果有机会侍奉，他也没有觉得很高兴 Ya semuanya berjalan begitu sajalah. 就一天过一天罢了。 Maka nggak heran tiap tahun merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah yang nggak membawa dampak apa-apa buat dia. 就好像每一年都有庆祝圣诞、复活节还是受难节，就是好像平平淡淡的。 Mungkin kalau dia bisa nyanyi dia akan nyanyi Aku masih seperti yang dulu. 可能还可以唱，我就好像以前一样 Mati ya udah mati udah selesai. 就已经死了，就已经完了。 Nah saudara, dari gambar ini kita akan memetakan di mana posisi kita. 从这个4点当中，我们就提问 Man of God 在 kah? 哪一个阶段呢？是神人吗？ Manager kah? 还是一个经理吗？ Museum kah? 还是已经进入了 Atau 博 malah 物馆？ jangan-jangan kita sudah jadi mumi. 最差的就是我们成为了木乃伊。 Nah saudara, surat kepada jemaat di Efesus ini ditujukan Tuhan dengan sangat serius. 因为上帝所写这个以弗所书是非常诚实。 Nah saudara, sebelum masuk ke dalam jemaat Efesus, saya ingin membagikan sedikit kisah tentang kota Efesus sendiri. 在还没有讲到以弗所书的时候，我愿意讲到这个以弗所的城市。 Saudara, kota Efesus adalah kota yang dimiliki baik oleh Yunani maupun Romawi, saudara. 这个以弗所的城市是属于罗马，也是属于， Maka saudara, dua kebudayaan ini sangat kental sekali di sana. 所以这当中他们的一切就是非常浓重。 Karena posisinya sangat strategis, maka kota Efesus menjadi kota pusat perdagangan. 因为它很特别，所以就成为商事人行商的地方。 Jadi orang dari mana-mana kalau mau ke kota lain harus melewati kota Efesus, saudara. 如果他们要从一个地方到另外一个地方，就常常经过以 Dan dia berada di dekat dengan laut, saudara. Jadi sangat mudah sekali lalu lintas laut pada waktu itu. 因为它在海边，所以沿海的时候非常方便。 Jadi secara ekonomi kota ini sangat bagus sekali. 讲起经济的话，这个是个很好的经济。 Maka orang kalau mau berbisnis, mereka pasti carinya kota Efesus. 如果他们要行商，他们一定寻找这个以弗所。 Bukan hanya secara ekonomi kuat, tetapi kemudian saudara di sana dibangun sebuah kuil yang sangat besar penyembahan kepada Dewi Diana. 在那边不单单是经济很发达，而且在那边还有一个塔，是他们敬拜。 Dewi Diana dikenal sebagai Dewi Kesuburan, maka orang-orang yang mau saudara mendapatkan banyak hal mereka datang ke sana, beribadah ke sana. 就是这个Dewi 塔，就是一个地方，就是显示是个很肥沃的地方，所以大家就来那个地方敬拜。 Jadi ekonominya bagus, spiritualnya juga wow luar biasa saudara. 他们经济豪华，心灵上也是一个很好的地 Nah, 方。 tapi sayangnya saudara biasanya di kota yang sangat besar ya, yang menjadi pusat itu pasti akan selalu mengalami yang namanya degradasi secara moral. 虽然这个地方经济很发达，属灵上也是一个很好的地方，但是一般来说，就是他们的道德是很差的。 Saudara, beberapa sejarah Alkitab mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi di kota Efesus itu
degradasi moralnya lebih parah daripada apa yang terjadi hari ini di zaman modern. 可以说那个时代的时候，考古家这样子说，当时的他们道德行为很差，比现今的情况还要差。 Begitu mengerikan 是这么的恐 penyerosotan moral 怖 itu.，这么的恐怖，他们的道德非常的低。 Nah, saudara, di tengah-tengah kota yang demikian, kemudian Injil Tuhan masuk ke sana. 我们看到这样好的一个城市，当时福音就进入那个地方。 Di dalam perjalanan misinya yang pertama, Paulus bersama dengan rekan-rekan memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Efesus. 当时保罗跟一堆的人，他们到那边传神的福音。 Nah, puji Tuhan, roh Tuhan bekerja sehingga banyak orang yang kemudian dimenangkan dibawa kepada Tuhan. 感谢神，因着圣灵的充满，所以有很多人悔改得救了。 Terus sampai-sampai kemudian Paulus bertahan di kota itu selama 3 tahun untuk mengajar, memberitakan Injil kepada mereka tentang Injil Kristus. 甚至于保罗在那边居住了3年，在那边教导这些以弗所的人的教会的人民。 Nah, dari situ saudara, Injil terus berkembang, bangunlah dapatlah kemudian gereja di Efesus. 所以在当中就是建了很多教会。 Gereja Efesus adalah gereja yang pernah dilayani oleh pendeta Paulus, pendeta Timotius, dan juga pendeta Yohanes. 当那个教会有保罗在那边侍奉，有提摩太在那时候的地方， Saudara, mereka adalah orang-orang yang hebat, bukan? 这个是非常出名的人。 Sehingga tidak heran, saudara, kalau kita melihat di dalam surat Efesus mereka sangat luar biasa sekali di dalam pemahaman kitab sucinya. 所以当时我们读到以弗所的时候，我们看到他们明白圣经是这么的深刻。 Nah, tapi kenapa sih Tuhan kemudian menuliskan surat bagi jemaat ini? 但是为什么上帝只是写这封信呢？ Saudara, kemudian ayat 2 dimulai dengan sebuah kalimat Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tahu." 所以第2节的时候，这样的告诉他们，上帝说：“我知道你的。” Saudara, tulisan "aku tahu" ini bukan hanya ada di jemaat Efesus, tapi di beberapa surat-surat lain juga Tuhan tulis "aku tahu." 其实这个我知道，这个不单单只是在以弗所，在其他的书信也很多。 Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya berpikir-pikir, Tuhan tahu ya. 所以当时我在准备讲道的时候，这样子的想，原来上帝知道。 Saudara, seringkali kita pikir Tuhan tuh nggak tahu apa yang kita rasakan dan kita gumulkan, betul? 多少时候我们觉得上帝可能不知道我们所领受的，我们挣扎的。 Pada waktu kita mengalami kesulitan, pergumulan, kita bertanya, Tuhan di mana engkau? 当我们面临困难的时候，我们就这样子向神呼召说：“上帝啊，你在那里！ Aku berseru, aku berteriak, aku memohon, tapi engkau tidak menjawabku. 我对你呼喊，我有高声的放，但是你没有给我回答。 Tetapi menarik sekali kemudian Tuhan berkata, aku tahu. 但是在这里很特别的时候，我们看到上帝告诉我们说，他知道。 Saudara, Tuhan bukan cuma tahu, tetapi harusnya diterjemahkan Tuhan patroli, saudara, bulak-balik mondar-mandir memperhatikan saudara. 所以这里不是说上帝只是单单知道，但是上帝来来回回的在注意我们。 Saudara, kalau Tuhan patroli, mengamati dan mengawasi kita, 如果 kita merasa nyaman apa tidak nyaman, saudara? 如果上帝在那边来回的在观察我们，看过我们的，我们觉得高兴吗？ Saudara, kalau belanja ke pusat perbelanjaan, di situ banyak pihak keamanan. Saudara merasa aman atau saudara merasa nggak nyaman? 当我们在商场的时候，我们看到有很多在那边保安的，我们觉得高兴还是不高兴？ Kalau banyak petugas keamanan kita merasa nggak nyaman, jangan-jangan kita malingnya, saudara. 就有很多保安，我们觉得不安全的话，有可能我们就是以后 Harusnya kalau 要 banyak 小 petugas 偷窃 keamanan, 的。 ya polisi atau tentara yang berjaga-jaga, kita merasanya aman dong. 当我们看到 Ya. 很多保安的时候，应该我们觉得很安静。 Atau mungkin jangan-jangan selama ini kita merasa kalau polisi dan maksudnya para tugas keamanan ini datang kalau pas lagi nggak aman begitu. Jadi waktu mereka datang kita langsung tiba-tiba, oh ada apa nih begitu ya. 但是我们的想法有这样多保安，可能这里不平安，所以我需要很多保安，我们就有什么事情发生。 Kalau Tuhan berpatroli, Tuhan mengawasi kita, saya rasa
sangat aman, saudara. 结果上帝来来回回的在看顾我们，就说我觉得我们很 Maka tidak ada satu hal pun dalam hidup saya yang Tuhan tidak tahu. 所以在我生活当中，没有一件是上帝不知道的。 Termasuk segala kesulitan pergumulan hidup saya Tuhan tahu. 所以我所面临的困难，我所挣扎的一切，上帝都明了， Maka saya nggak akan gentar. 所以我就不再惧怕。 Nah, kita lanjutkan, saudara. 所以我们接下去看， Menarik sekali Tuhan langsung mengatakan, aku tahu ada 3 yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. 所以上帝知道说，我知道你们所有的行为。 Terus apa sih yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Efesus? 所以以弗所的教会的会友们做些什么呢？ Saudara, gereja ini bertekun di dalam pengajaran para rasul. 他们那时候这么诚恳的去学习这个使徒所教导的一 Bahkan 切。 firman Tuhan mengatakan mereka nggak sabar ketika ketemu dengan orang yang merasa dirinya rasul padahal bukan, dia adalah pengajar palsu. 所以当他们面临那些自称是使徒但是不是使徒的，他们这么的不安。 Mereka screening pengajar-pengajar yang datang mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan. 所以们曾经试炼那些自称是使徒的 Saudara, 教导。 artinya jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat-jemaat yang sangat serius membaca firman Tuhan, betul? 所以我们成为神的儿女，必须要很勤劳的读神的话语。 Kalau enggak kan gampang diputer-puter, dibalik-balikin kan ceritanya. 如果我们没有勤劳的读神的话语，所以我们就很容易被人混乱了。 Tapi mereka didapati Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, kamu sangat luar biasa. Pembinaan-pembinaan dilakukan, pendalaman-pendalaman yang dilakukan engkau luar biasa dalam hal itu. 所以他就告诉我，我很明白你们，你们一直在学习，一直深刻的去学习。 Dan Tuhan berkata, aku juga tahu segala jerih payahmu. 我也知道你所一切的劳苦， Saudara, apa sih jerih payahnya mereka? 他们所做的劳苦是什么呢？ Saudara, bayangkan ketika saudara dan saya berada di kota Efesus, kota yang terus-menerus menuntut, meminta saudara untuk hidup di dalam dosa, saudara memelihara kekudusan hidup. 我们可以想嘛，你们如果活在以弗所，那么是这么豪华，这样让我们容易跌倒的。但是我们要保持我们的心，这生活在圣洁当中是多么的困难。 Begitu saudara buka pintu, di depan pintu rumah pintu saudara tersedia orang-orang yang ingin melakukan dosa. 当你一开门，你见到一些很多的弟兄姐妹，他们是一直希望犯罪的。 Bagaimana bisa mempertahankan hidup kudus di tengah-tengah lingkungan yang tidak kudus itu? 我们如何保持我们是圣洁在这么肮脏的地方呢？ Di dalam pekerjaan ada banyak orang yang kemudian memajak mereka untuk melakukan dosa. 在我们工作当中有很多机会让我们能够跌倒。 Di dalam seluruh kehidupan yang mereka lewati, berjumpa dengan banyak orang, semuanya ingin mengajak mereka untuk jatuh di dalam dosa, tapi mereka bertahan. 在我们工作当中、范围当中，他们一直邀请他们如何来犯罪，但是他们还是能够坚持。 Saudara menderita nggak sih jadi orang kudus hidup di tengah kota yang tidak kudus? Menderita loh. 弟兄姐妹，我们活在这么混乱的地方的时候，我们要保持我们圣洁，是受苦吗？ Lebih menderita mana, saudara? Orang yang doyan durian, makan durian, tapi kemudian dilarang makan durian. 我们来反一个很爱吃榴莲的人，给他机会吃榴莲， Dibandingkan dengan orang yang tidak suka durian, cium baunya pun dia udah mual, disuruh makan durian. Mana yang lebih berat? 那一个更痛苦。还有一种人，就是一个不爱吃榴莲，嗅到榴莲就会呕吐的人，我们让他吃榴莲。 Lebih berat dengar ngomong durian nggak dikasih durian, betul? 听到榴莲的声音，而且我们已经 Saudara, saya percaya lebih berat orang yang tipikal nomor 2, betul? 第二种人是更痛苦的。 Kalau saya suka durian, nggak boleh makan durian ya mungkin karena gula darah saya udah 500, saya nggak boleh makan durian. 我很爱吃榴莲，但是我不可以吃榴莲，因为我的血糖已经500了，很高，所以不可以吃榴莲。 Udahlah, nggak apa-apa. Udah dari kecil sampai sekarang saya udah puas makan durian. Sekarang udah nggak makan durian lagi, udah cukup jatahnya seumur hidup diambil di padetin, ya kan? 我从小到大就已经吃很多榴莲了，所以我可以吃的很量已经够了，不吃也无所谓。 Tapi kalau saya tidak suka durian, mencium baunya pun saya mual dan disuruh paksa makan durian itu sangat menderita. 其实我是很不喜欢吃榴莲，嗅它的味道就想吐的话，这样子给我吃榴莲是很大的受苦。 Dan itulah yang dialami oleh orang-orang di kota Efesus, saudara orang percaya. 就是那些以弗所
的信徒所感受到的。 Mereka menderita bagi Kristus, hidup kudus seturut apa yang Tuhan mau. 他们为着神的缘故，要成为一个成圣的人，受很大的苦。 Maka Tuhan berkata, aku tahu ketekunanmu. 所以保罗说：“上帝说，我知道你们的劳苦。 Engkau begitu tekun, bahkan ada ajaran yang tidak benar, kamu tetap berpegang pada ajaran yang benar. 我知道你们的忍耐，虽然你们知道有错误的，但是你们还能够保持你们的圣洁。我知 rasa 道你们的忍耐。 Ini gereja kayaknya hampir sempurna ya. 我看这个教会就好像很完全， Ada pembinaan iman, jemaat semua datang. 就好像有培灵的话，弟兄姐妹都来参 Seluruh 加。 kegiatan gereja, jemaat semua ikut. 教会有什么活动，弟兄姐妹都来。 Pendetanya jarang dengar tuh ada jemaat yang mencuri atau apa. Nggak ada, karena semuanya mempertahankan hidup kudus. 他的牧师从来没有听到有人偷窃是什么，因为他的会友们都是圣洁的。 Bahkan pengajar sesat belum sempat masuk ke gereja, depan pintu gereja ketemu yang jaga sapam misalnya, oh kamu, wah langsung di screening ya, wah ajarannya nggak sesat, wah langsung nggak boleh masuk. 所以有那些假先知如果来的话，已经被前面的敷衍都集结了，所以不能够进到教会里面去。 Wow, ini jemaat menurut saya ini luar biasa. 哇，这样的会友真的很特别。 Tetapi saudara kemudian Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau. 但是上帝说我这样子的指责你， Dari sekian banyak berlian kemudian ada satu yang kemudian Tuhan berkata, aku mencela kamu. 但是这样子没好了，还是上帝说我还要指责你， Kamu meninggalkan kasih yang semula. 因为你离弃了你起初的爱心。 Saudara kata meninggalkan artinya aktif. 如果我们离弃的话，就是我们去行的。 Artinya secara sadar jemaat ini mulai meninggalkan kasih mereka dari Tuhan kepada hal yang lain. 当时他们就开始离开那些爱神的心，变成别个思想。 Betul awalnya mereka mencintai Tuhan. 起初真的他们很爱神， Betul mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. 他们也要侍奉神，因为他们爱神。 Tapi secara sadar mereka juga meninggalkan cinta mereka dari Tuhan kepada pelayanan yang mereka lakukan. 因为他们把爱神的心变成爱神的。 Mereka lebih mencintai pelayanan-pelayanan itu. Mereka lebih mencintai bagaimana mereka mengerjakan secara administrasi gereja dengan sangat bagus. Tetapi mereka lupa mencintai Tuhan yang memiliki gerejanya. 他们根本很有信心、有爱心来侍奉上帝，一切上帝的工作，他们都很勤恳地做。但是他们已经离开他们起初的爱心， Pelayanan tetap dilakukan. 他们真的侍奉神， Ibadah tetap ada. 他们也很勤劳来参加聚会。 Tapi di dalamnya tidak ada kasih kepada Tuhan. 但是他们当中已经没有对神的爱， Saudara menyedihkan bukan sih kondisi ini? 就这样的情况是否在受苦吗？ Kalau kasih kepada Tuhan nggak ada, 就没有爱神的心， kasih kepada sesama ada nggak? 有没有爱其他人的心？ Bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan kalau mengasihi sama aja nggak bisa? 我如何可以说我爱上帝？如果我没有爱我是弟兄姐妹们， Ada masalah serius di dalam jemaat Efesus ini. 我们看在这当中，以弗所教会的会有问题， Maka Tuhan berkata, bertobat. 所以上帝叫我们，你们要悔改， Bertobat dari hal ini. 要从这当中悔改， Kembali kepada kasih yang semula. 要回到起初的爱心。 Saudara, beberapa hari yang lalu saya dengan keluarga kami menonton film The Last Supper. 几天前，我们一家人在看《最后的晚餐》， Ada banyak ketegangan-ketegangan di sana yang terjadi, saudara. 我们看当时有很多季节，很紧张的。 Tetapi saya mau fokus kepada satu tokoh yang bernama Petrus yang menjadi pusat daripada film itu, saudara. 当时我要注意的，特别强调的就是彼得。 Petrus yang begitu berkoar-koar, begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, siap mati bagi Tuhan. 彼得是个非常有勤恳，要侍奉上帝，可以为主受死的。 Bahkan Tuhan berdoa secara khusus buat Petrus. 所以主耶稣特别的为彼得祷告。 Sampai-sampai saudara sebelum dia ke Taman Getsemani, dia sempet-sempetnya ngambil pedang untuk siap-siap kalau sampai ada orang datang mau nangkap Yesus, dia pertama kali akan menyelamatkan Yesus. 哦，当主耶稣还没有到克西马尼山的时候，就是彼得那个时候准备了一个刀枪，
但是如果有人要欺负主耶稣的时候，他可以保护主耶稣。 Pertanyaan saya adalah apakah betul Petrus melakukan semua itu karena dia mencintai gurunya? 我想问一下，彼得所做的一切是为了因为他爱主耶稣吗？ Atau jangan-jangan justru sebenarnya Petrus mencintai dirinya? 还是彼得更爱自己呢？ Dia mencintai ketenaran yang terjadi di mana Yesus dieluk-elukan. 他更爱当主耶稣有很多人在提高他的时候，他怎么的出名？ Dia bangga punya guru yang luar biasa. 他觉得很骄傲，因为有很特别的老师。 Karena dia berkata, itu guru gue loh. 哎，说这是我的老师。 Apakah betul Petrus memang mengasihi Tuhan? 是不是因着因着彼得这么的爱主吗？ Setelah kita tahu kisah Petrus bahwa dia akhirnya menyangkali Tuhan Yesus. 我们知道彼得那时候3次否认主， Petrus meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. 彼得已经离开对主的爱， Dia lebih mencintai dirinya. 他更爱自己。 Dia mengorbankan gurunya demi keselamatan diri. 为着要拯救自己，所以要牺牲他的老师了。 Maka saudara pada waktu Tuhan Yesus bangkit, 所以当主耶稣升天的时候， Tuhan Yesus memanggil Petrus di dalam percakapan di tepi danau. 当主耶稣复活的时候，他叫彼得在海边。 Di pinggir danau itu kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 当时主耶稣问彼得说：“你爱我吗？” Bukan sekali, 3 kali Tuhan bertanya. 不是一次问，乃是3次问： Apakah engkau mengasihi aku? 是否你爱我吗？ Saudara, pertanyaan yang sama kemudian ditujukan kepada saudara dan saya hari ini. 今天如果主耶稣这样子的问我们， Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? 是否你爱我吗？ Saudara, satu kali ada sepasang suami istri. 弟兄姐妹，有一次有一对的夫妻， Suaminya pulang kerja disambut oleh istrinya. 当丈夫工作回来，妻子就在那接待他。 Dan istrinya berkata, nanti abis kamu selesai mandi dan makan, aku mau bicara sama kamu. 等下你洗澡过后，吃晚餐过后，我有事情要跟你商讨。 Nah, saudara sudah, ya suaminya sudah selesai mandi, terus makan, ya di meja makan itu, terus suami bilang, kamu mau ngomong apa tadi? 所以当他丈夫已经洗澡好、吃过后的时候，他就问：刚才你要说什么呀？ Istrinya bilang, janji ya, jangan marah. 你要答应我，不要生气呀。 Apa sih? Ngomong aja, kita suami istri udah sekian tahun kita menikah, ngomong aja, nggak usah takut. 我们结婚了好几年，你有什么要讲的，你讲吧。 Saya bilang, tapi aku mau kamu janji kamu jangan marah. 但是我要你答应我，你不生气呀。 Oke, karena perut udah kenyang, jadi dia oke lah. Ya. 因为已经吃饱了，所以说 OK 没问题。 Si istri berkata, aku tidak mencintai kamu. 他这样子说，因为我现在不爱你了。 Kira-kira para suami kalau istrinya ngomong begitu di meja makan, apa yang saudara akan lakukan? 弟兄们，如果你的太太在饭桌前这样子对你说， Untuk makanannya udah masuk ya, kalau belum tuh nggak ganjal di sini. Saudara. 你应该怎么样？因为还好这个饭已经吃完了，不然就在喉咙怎么办？ Suaminya langsung berkata, apakah ada? Tunggu, kamu kan tadi janji nggak mau marah. 那时候丈夫的声音已经提高了，是否？他太太，你刚才讲好了，答应我不生气的。 Aku lanjutin omonganku. 我要继续说我的话语。 Kamu jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. 你不用怕，我不会离开这个家。 Aku akan melayani kamu sebagaimana layaknya seorang istri. 我好像一个太太如何来服侍你。 Mulai dari kamu berangkat kerja, semua persiapan kamu sampai kamu pulang kerja, bahkan hal-hal yang khusus aku tuh tetap layani kamu. 从你要开始去上班到你回来，或是特别的任务，我都一样的来能够服侍你。 Dan si istri berkata, tapi aku tidak mencintai kamu. 但是我不再爱你。 Saudara, jadi apa yang dilakukan oleh si istri kalau begitu? 所以
这个太太做些什么呢？ Dia melakukan semua kegiatan tapi dia berkata, tapi aku nggak mencintai kamu. 她做所有的，她可以服侍他，但是她说她不爱他。 Saudara, bagaimana perasaan si suami? 可以说，丈夫你的感觉如何呢？ Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang yang tidak dicintai. 我可以想象，当一个人知道自己不被爱的时候， Saudara tetap berhadapan dengan dia setiap hari melakukan kegiatan yang sama, tapi saudara nggak dicintai. 啊，你每一天所说，你每一天要见他，他可以服侍你，但是他不爱你， Sakit bukan saudara? 心很痛。 Saudara, itulah yang kemudian menjadi teguran Tuhan bagi jemaat Efesus. 这就是上帝指责以弗所教会的弟兄。 Tiap-tiap kali kamu datang beribadah kepadaku, 哎，每次你来聚会， tiap-tiap kali kamu datang mencari aku, 你来寻找我， kamu melayani demi namaku, 你因着我的名来侍奉， tapi tidak ada cinta di dalam hatimu kepadaku. 但是你心中没有对我的爱。 Maka Tuhan berkata, 所以上帝这样告诉我们说， bertobat. 你要悔改。 Kalau kamu tidak bertobat, 如果你不悔改的话， aku akan datang dan mengambil kaki dianku. 所以我要来把你的灯台拿 Karena。Tuhan mengingatkan dengan sangat serius kepada jemaat di Efesus. 所以上帝很诚恳的对以弗所教会的人这样子的说： Saudara, apakah jemaat Efesus setelah menerima surat ini mereka bertobat? 是否以弗所的教会的弟兄们接到这个信过后，他们悔改吗？ Kalau mereka bertobat, maka sampai hari ini gereja itu masih tetap ada. 如果他们悔改的话，到现在这个教会还存在。 Tapi sayangnya, jemaat Efesus tidak mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. 但是很可惜，以弗所教会的人没有真正的悔改。 Maka kalau saudara punya kesempatan pergi ke Turki, 就弟兄姐妹有机会到土耳其， saudara mengunjungi reruntuhan kota Efesus kuno, saudara akan mendapati kota ini sudah lenyap, saudara. 我们可以看到在那边这个以弗所的城市已经成为土地了，已经没有了这个教会。 Saudara, biar ini boleh menjadi peringatan bagi kita bersama di saat ini. 所以这个时候很诚恳的提醒我们每个人， Kalau Tuhan hari ini berhadapan dengan saudara muka dengan muka dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 如果上帝面对面的跟我们说话，他这样子的问你是否爱我？ Apa jawab kita? 我们的回答是什么呢？ Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头祷告， Jangan keraskan hatimu. 不要硬着你的心。 Bila di minggu masa prapaskah ini sungguh-sungguh hati kita terbuka untuk dikoreksi oleh Tuhan. 在这复活节之前的前周，我们可以把我们的心敞开。 Betulkah engkau mau mengasihi Tuhan 是否 sepenuh 我们 hatimu? 要全心全意的爱我们的主呢？ Betulkah engkau mengasihi Tuhan meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, engkau tetap cinta Dia? 虽然我们生活充满着风浪，是否我们还是爱主主呢？ Betulkah engkau mendahulukan Dia di dalam hidupmu melebihi apapun? 是否我们在我们生活当中以主为首吗？ Dengan lembut Dia bertanya kepada kita, 他用温柔的声音来问我们， menyebut nama kita. 提我们的名字， Apakah engkau mengasihi aku? 是否你爱我吗？ Hati kami hancur Tuhan. 主，我们心这么的脆， Ketika kami melihat kepada diri kami bahwa ternyata kami belum mencintaimu dengan sungguh. 主啊，当我们回看我们每个人自己，我们需要更爱主你。 Kesibukan, pelayanan,
hal-hal lain lebih menyilaukan mata kami dibandingkan relasi kami dengan Engkau. 我们的忙碌，我们的工作，我们的一切，让我们远离了你。 Oh Tuhan, bawa kami kembali untuk mengalami kasih-Mu yang sejati itu. 主，这个时候我们回到你跟前，求你赐我们起初的爱心。 Dan kasih yang sejati itu mendorong, menggerakkan kami untuk mencintai-Mu lebih sungguh lagi. 让这个起初的爱心再次激励我们更爱主你。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主名求， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan melakukan